Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Minggu lalu terdapat beberapa berita hangat di Bollywood. Kami akan share berita tersebut kepada anda. Yang pertama, kes mahkamah yang berkaitan dengan kematian pelakon Sushant Singh Rajput. Hujung minggu lalu, tepatnya pada hari Jumaat 26 Mac 2021, Supreme Court atau Mahkamah Agung India telah menolak petisyen yang difailkan oleh kakak Sushant Singh Rajput iaitu Priyanka Singh. Priyanka sebenarnya memfailkan FIR sebagai komplain terhadap FIR yang difailkan oleh Ria terhadapnya. Menurut laporan media NDTV, keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung kerana menuruti perintah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah ini pada tahun lalu yang menyebut semua FIR yang difailkan yang berkaitan dengan kes kematian pelakon Sushant Singh Rajput akan ditangani oleh Central Bureau of Investigations atau CBI. Ini turut membawa maksud FIR yang difailkan oleh Ria terhadap kakak Sushant ini dengan tuduhan yang memberikan ubat tanpa preskripsi yang sah kepada Sushant juga akan ditangani oleh CBI. Menurut laporan itu lagi, agensi CBI sebenarnya telah menyiasat tuduhan terhadap Ria dan beberapa pihak lain yang dikatakan terlibat menyebabkan kematian SSR. CBI membuat siasatan itu lanjutan daripada FIR yang difailkan oleh ayah Sushant di Patna selepas kematian pelakon itu tahun lalu. Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan tersebut setelah sebelumnya Bombay High Court yang mendengar permohonan kakak Sushant Priyanka pada tanggal 15 Februari lalu bahawa investigation terhadap Priyanka akan diteruskan setelah mahkamah mendapati wujudnya prima facie dalam kes ini. Seperti yang pernah kami share dengan anda sebelum ini, pada bulan Ogos tahun lalu, Ria Chakraborty memfailkan komplain dengan polis Mumbai terhadap Priyanka Singh yang dituduh memberikan ubat kepada Sushant Singh Rajput setelah tersebar chat WhatsApp mengenainya tertanggal 8 Jun 2020 yang membuktikan Priyanka memberikan adiknya Sushant 3 jenis ubat. Ubat-ubatan yang diberikan oleh Priyanka yang kemudiannya dikatakan dimakan oleh Sushant ialah Librium, Maxito dan Lonazep. Ubat-ubat ini menurut pertuduhan Ria diberikan Priyanka pada Sushant tanpa preskripsi yang sah. Selain itu, ketiga-tiga jenis ubat ini dilarang penjualannya di India di bawah Akta NDPS. Sebenarnya untuk kegunaan yang teramat penting, ubat-ubatan ini masih boleh didapatkan namun harus dengan preskripsi doktor yang sah. Ubat-ubat ini, kata pertuduhan Ria lagi, digunakan untuk mengatasi masalah penyakit depresi dan anxiety atau rasa gelisah yang berpanjangan. Ria juga menyebutkan dalam tuduhannya pada Priyanka bahawa keluarga Sushant yang lain tidak mengetahui akan kondisi mental Sushant, namun sebenarnya Priyanka tahu akan hal itu. Sebab itu dia yang berusaha mendapatkan ubat-ubat itu untuk adiknya walaupun tanpa preskripsi yang sah. Hal ini diketahui Ria setelah chat WhatsApp Priyanka dan Sushant tersebar kepada umum. Mendekati 10 bulan kematian pelakon Sushant Singh Rajput, namun kelihatannya keadilan yang diharap-harapkan oleh semua fans dan supporternya masih belum kelihatan. Entah berapa lama lagi CBI akan mengambil masa untuk mengumumkan status kematian Sushant Singh Rajput ini, dibunuh atau bunuh diri. Berita hangat lainnya ialah mengenai pembuat filem terkenal Sanjay Leela Bhansali yang dikatakan perang dingin dengan aktris Deepika Padukone. Sanjay Leela sebelum ini telah bekerjasama dengan Deepika dalam 3 filem iaitu Ram Leela, Bajirao Mastani dan Padmavat. Bahkan ketiga-tiga filem ini dinyatakan box office. Sebenarnya para fans filem-filem Bollywood tahu bagaimana Deepika yang sebenarnya outsiders harus bekerja keras untuk diterima di kalangan para personality Bollywood lainnya. Dia juga pernah terus terang mengakui bahawa dirinya adalah penderita depresi. Namun yang agak mengejutkan para fans ialah bila nama Deepika tiba-tiba muncul sebagai salah seorang yang dipanggil Narcotics Control Bureau atau NCB kerana dinyatakan terlibat dengan penggunaan dan pemerdagangan drugs di Bollywood tahun lalu sewaktu NCB menyiasat kes kematian pelakon Sushant Singh Rajput daripada pseudo drugs. Deepika sebenarnya tidak pernah mengeluarkan kenyataan terus terang tentang kematian misterius SSR itu. Dia hanya pernah membuat postingan yang mengatakan depresi bukan perkara main-main. Hal ini yang ditafsirkan oleh para fans dan supporter SSR sebagai tuduhan oleh Deepika yang mengatakan SSR itu benar-benar depresi. Sejak saat itu banyak komen-komen kebencian yang ditujukan pada Deepika, namun dia hanya mendiamkan hal itu.
Walau bagaimanapun, dia tidak pernah sama sekali memberikan dukungan terhadap Ria Chakraborty dan geng-gengnya dalam siasatan kes kematian pelakon SSR. Minggu lalu tiba-tiba beredar berita di Bollywood yang mengatakan hubungan antara Sanjay Leela dan Deepika bermasalah. Menurut berita itu lagi, Sanjay Leela menawarkan Deepika untuk membuat penampilan sebagai penari dalam filem buatan Sanjay iaitu Gangubai Kathiawadi, namun ditolak oleh Deepika. Menurut berita itu lagi, pembuat filem Sanjay Leela kembali membuat tawaran kepada Deepika, kali ini sebagai pelakon utama filem Hira Mandi, atau Deepika boleh memilih untuk menjadi penari juga dalam filem yang ditayangkan di platform digital. Namun, kedua-dua tawaran Sanjay itu ditolak oleh Deepika. Menurut portal Bollywood Hungama, sebelum ini terdapat berita yang mengatakan Sanjay Leela akan membuat filem yang berjudul Baiju Baura bersama Ranbir Kapoor, Alia Bhatt dan Deepika Padukone. Apakah filem ini juga akan ditolak Deepika nantinya? Tanya Bollywood Hungama. Sebenarnya umum mengetahui bagaimana Deepika menghormati Sanjay Leela sebelum ini. Namun menurut portal itu lagi, perang dingin antara Deepika dan Sanjay bermula bila Sanjay mengumumkan projek filmnya Gangubai Kathiawadi sebelum ini dan dia menamakan Alia Bhatt sebagai pelakon utama wanita filem itu. Menurut portal itu lagi, sebelumnya Sanjay sendiri yang mengatakan kepada media bahwa dia akan membuat filem Gangubai Kathiawadi ini pada tahun 2020 lalu. Dan pilihan pertamanya ialah Priyanka Chopra dan pilihan yang kedua ialah Deepika Padukone. Namun tiba-tiba Sanjay mengumumkan nama Alia Bhatt. Masih menurut portal itu lagi, sebenarnya Sanjay memilih Alia Bhatt hanyalah sebagai membalas kembali Alia Bhatt yang seharusnya berlakon bersama Salman Khan dalam filem Insya Allah. Namun filem itu tidak jadi dibuat oleh Sanjay Leela Bhansali. Dan kini terbukti kalau Deepika Padukone itu walaupun sudah popular namun tetap dianggap outsider di Bollywood. Mungkin Deepika sudah sadar kalau dirinya juga terkena akan permainan kotor Bollywood yang mengutamakan kroni mereka yaitu Alia Bhatt untuk membintangi filem Gangubai Kathiawadi. Oke guys, Q&A atau question and answer. Pertanyaan anda boleh bahaskan tentang aktris Farida Jalal. Apakah dia masih aktif berlakon sekarang? Benarkah Farida Jalal itu orang yang sama dengan Baby Farida? Kami coba jawab pertanyaan anda itu. Farida Jalal dilahirkan pada 14 Mac 1949 di New Delhi, India dan merupakan aktris di India. Farida berada dalam industri akting di Bollywood selama hampir 50 tahun dan telah membintangi lebih dari 200 filem dalam bahasa Hindi, Telugu dan Tamil. Farida Jalal tidak hanya berlakon filem-filem yang dibuat dengan bajet besar dalam industri filem, bahkan dia juga turut berlakon dalam filem-filem yang berbajet kecil yang dipanggil filem-filem independen. Farida memulai perjalanannya dalam industri filem Bollywood sebenarnya pada dekad 60-an lagi ya, bila dia memenangi pencarian talent oleh United Film Producers yang dibiayai oleh Filmfare pada tahun 1965. Ketika itu dia bersama-sama dengan Rajesh Khanna dipilih menjadi dua finalis dan akhirnya Rajesh Khanna menjadi pemenang tempat pertama dan Farida Jalal tempat kedua. Farida dan Rajesh Khanna diturut dipilih untuk muncul di stage dalam acara hebat Filmfare Awards. Ternyata kemunculan Farida dan Rajesh dalam event besar ini merupakan promosi terbaik untuk mereka berdua. Farida mendapat tawaran membintangi filem pertamanya yang berjudul Takdir oleh pembuat filem Tarachan Barjatia yang ketika itu menjadi penonton event Filmfare Awards itu. Dalam satu wawancara dengan media pada tahun 2014, Farida menceritakan karyanya sebagai aktris bermula setelah dia berhenti belajar di St. Joseph's Convent di Panchgani. Kata Farida, filem pertamanya berjudul Takdir. Masih menurut Farida, dia menyertai pertandingan mencari talent baru dan disitulah dia bertemu dengan Rajesh Khanna dan mereka berdua menjadi finalis. Farida benar-benar tidak menduga kalau akhirnya dia boleh berlakon menjadi kekasih Rajesh Khanna dalam filem Aradhana yang rilis pada tahun 1969. Namun nasib Farida tidak sebaik Rajesh Khanna. Kalau Rajesh Khanna kemudian menjadi superstar dalam industri filem Bollywood dan menjadi rebutan para pembuat filem, Farida pula sukar untuk mendapatkan tawaran melakonkan watak utama dalam filem. Dalam filem Aradhana itu pun dia hanya menjadi heroin kedua di belakang Sharmila Tagore. Dia dapat berlakon menjadi kekasih Rajesh Khanna dalam filem itu sebab Rajesh memegang dua watak sebagai ayah dan anak. Sebagai ayah dia menjadi kekasih Sharmila Tagore dalam filem itu. Farida selalu diberikan watak adik atau kakak ataupun tunangan yang ditolak. Misalnya dalam filem super duper hit Bobby, Farida menjadi tunangan Rishi Kapoor. Dia menjadi gadis yang mempunyai penyakit mental. Akting Farida dalam filem ini menerima pujian banyak pihak.
Mengenai tawaran untuknya yang kebanyakannya adalah menjadi adik perempuan kepada hero filem, Farida mempunyai pandangan yang tersendiri tentang watak yang diterimanya itu. Semuanya bermula daripada filem yang berjudul Gopi, kata Farida. Dalam filem itu, Farida ditawarkan watak adik perempuan hero filem itu, iaitu pelakon legend Dilip Kumar. Kata Farida, dia gembira diberikan watak itu sebab memang menjadi mimpinya untuk berlakon bersama Dilip Kumar. Ketika itu, kata Farida lagi, sebagian besar hero-hero filem Bollywood seperti Dharmendra, Jitendra, Manoj Kumar selalu mengkopi cara akting Dilip Kumar. Bahkan kata Farida lagi, dia sanggup tidak diberikan bayaran kalau dapat melihat Dilip Kumar mempamerkan skill aktingnya dari dekat. Setelah itu, kata Farida lagi, banyak hero yang membuat permintaan kepada pembuat filem untuk memberikan dirinya watak adik kepada hero itu. Sebab itu, dia selalu melakonkan watak adik kepada hero-hero popular Bollywood. Bahkan, kata Farida lagi, watak adik perempuan kepada hero justru dialah yang menjadi heroin sebenarnya. Biasanya watak heroin dalam filem hanya menyanyikan lagu, sedangkan melakonkan watak adik, dia banyak terlibat dalam adegan yang dramatik, kata Farida lagi. Farida melanjutkan, kali pertama dia memenangi award sebagai The Best Supporting Actress kerana melakonkan watak adik perempuan kepada Sanjeev Kumar dalam filem Paras yang rilis pada tahun 1971. Award kedua dimenanginya dengan melakonkan watak adik perempuan Amitabh Bachchan yang cacat kaki dalam filem Majbur yang rilis pada tahun 1974. Karya akting Farida terhenti selama 7 tahun daripada tahun 1983 hingga tahun 1990 kerana dia hijrah ke Bangalore. Farida setelah mendirikan rumah tangga pada tahun 1978 terlalu kurang mendapat tawaran berlakon. Dia dan suaminya mengambil keputusan untuk hijrah ke Bangalore untuk mengusahakan kilang membuat sabun di tempat itu. Pada dekad 90-an, Farida kembali muncul dalam filem-filem Bollywood. Kali ini dia kebanyakan yang melakonkan watak ibu. Yang hebatnya lagi, walaupun hanya melakonkan watak ibu, filem-filem yang dibintangnya sebagian besar menjadi hits. Misalnya filem Dilwale Dulhania Le Jayenge, Raja Hindustani, Kuch Kuch Hota Hai, Dil To Pagal Hai, Kaho Na Pyar Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gham dan lain-lain lagi. Farida sekali lagi memenangi Best Supporting Actress dalam anugerah Filmfare pada tahun 1995 kerana membintangi filem Dilwale Dulhania Le Jayenge. Farida Jalal tiba-tiba menjadi ibu favorit bagi filem-filem Hindi. Dia melakonkan watak ibu kepada pelakon-pelakon terkenal seperti Anil Kapoor, Bobby Deol, Shah Rukh Khan, Kajol dan banyak lagi yang lain. Pada tahun 1994, Farida Jalal melakonkan watak utama dalam filem Mammo dan filem ini memenangi National Film Award for Best Feature Film dalam bahasa Hindi. Dia juga menerima award daripada Filmfare dalam kategori Best Performance menerusi filem itu. Farida Jalal menikah dengan aktor Tabriz Barmawar yang berasal daripada Karnataka. Farida bertemu suaminya ketika mereka sama-sama membintangi filem Jivan Reka yang rilis pada tahun 1974. Mereka sama-sama jatuh cinta dan mengambil keputusan untuk berumah tangga pada tahun 1978. Suami Farida walaupun seorang aktor namun tidak tercatat filem lakonan lainnya selain filem Jivan Reka tersebut. Hasil perkahwinan mereka ini, mereka mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Yasin. Suami Farida meninggal dunia pada bulan September tahun 2003. Farida Jalal juga banyak muncul dalam siri TV meneruskan minat berlakon. Hingga kini Farida masih aktif berlakon walaupun usianya sudah 72 tahun. Farida pernah menjadi korban berita palsu, kononnya dia meninggal dunia pada tahun 2017 lalu. Farida masih bersemangat untuk meneruskan karya aktingnya, bahkan dia mengharap supaya diberikan watak-watak yang mencabar kemampuan aktingnya. Walaupun tidak muncul dalam filem layar lebar, namun Farida masih berlakon untuk filem-filem yang dibuat untuk tayangan di platform digital. Farida juga menyatakan dia berbahagia dengan kehidupannya. Hampir 50 tahun mewarnai industri filem dan TV di India, dia mengakui bahawa dia memang mencintai profesionnya sebagai aktris. Untuk pengetahuan anda guys, sebenarnya ada dua aktris yang bernama Farida yang memulai karyanya di Bollywood pada tahun 60-an dulu. Selain Farida Jalal, seorang lagi dikenali dengan nama Baby Farida sebab dia mulai berlakon daripada kanak-kanak. Banyak filem lakonan Baby Farida sebagai pelakon cilik seperti filem Dosti 1964, Ram Aur Sham 1967, Brahmachari 1968 dan beberapa filem lainnya. Jadi sebenarnya Farida Jalal dan Baby Farida adalah dua insan yang berbeda. Kedua-duanya juga banyak membintangi siri TV setelah mereka berusia. Oke guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda. Terima kasih kerana bertanya.
Oke, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda ya. Pendapat atau komen Anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Selain ruangan komen di bawah, Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.